أوامري افرحوا يا أبرار في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Sadaqallahul Azim. Bukankah pernah datang kepada manusia suatu masa sedang dia masih belum wujud lagi ketika itu dan belum disebut-sebut dan dikenali, maka mengapakah mereka, yakni manusia, mengingkari hari kiamat? Surah Al-Insan ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan World Hashtag Quran Hour 2023, satu permulaan. Bersama dengan saya, hos anda Fakrul Razi Kamarudin, dan insya-Allah akan menemani anda sepanjang World Hashtag Quran Hour pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini 13 April 2023 bersamaan dengan 22 Ramadan 1444 Hijrah, menyaksikan sebuah program interaksi dengan Al-Quran. Baca, faham dan amal yang kita nanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan sekarang ni khususnya di Malaysia. Alhamdulillah kita bersama-sama bersiaran pada pagi yang barakah ini secara langsung dari Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak, UIA, melalui saluran Astro Oasis sebagai penyiar rasmi, dan siaran ini akan dikongsikan bersama-sama rakan-rakan media yang lain, iaitu kita bersama juga di TV Al-Hijrah, TV9, RTM dan juga Bernama TV. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang bersama dengan kami pada waktu ini. Dan untuk pengetahuan semua, World Hashtag Quran Hour 2023 akan turut disiarkan di dalam talian di Facebook Quran Hour dan juga Facebook Sinar Harian dan juga Facebook TV Al-Hijrah. Hadirin sekalian, kita amat berbesar hati kerana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sudi bersama-sama kita pada majlis World Hashtag Quran Hour di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, jadi tak kira di mana pun anda berada, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di masjid, di universiti, di mana saja berada, sama-sama ayuh kita ambil kesempatan dan rebutlah peluang bersama dengan kami di bulan Al-Quran Syahrul Quran ini untuk kita bersama-sama membaca Al-Quran pada saat ini. Dan jangan lupa juga untuk kongsikan video-video dan gambar-gambar anda yang diambil dengan meletakkan tanda pagar World Hashtag Quran Hour di deskripsi sebagai tanda solidariti anda bersama kami demi sama-sama kita nak memartabatkan Al-Quranul Karim kepada kita semua, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, untuk pengetahuan para penonton di rumah dan juga semua penonton yang berada di perkandungan masjid kita ini, Dewan Solat ini, World Hashtag Quran Hour merupakan sebuah gerakan membina sistem nilai melalui Al-Quran dan hadis dengan solidariti yang dilaksanakan bermula dari Malaysia ke seluruh dunia dalam usaha melahirkan World of Compassion dalam misi mengqurankan bangsa dan mengikhlaskan ummah. Dan buat pengetahuan anda juga, kempen World Hashtag Quran Hour ini bukan baru saja bermula tetapi sudah bermula sejak tahun 2016 lagi. Alhamdulillah jumlah penyertaannya sepanjang 8 tahun pelaksanaannya sudah pun mencecah sebanyak 3.89 bilion penyertaan. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Hashtag Quran Hour sepanjang tahun. Alhamdulillah. Dan pada tahun ini kita memilih surah Al-Insan dengan membawa tema memanusiakan ummah, humanizing the ummah, melalui agenda humanizing the home, humanizing the workplace, humanizing the nation serta humanizing the world dalam usaha merealisasikan misi
masuk syurga sekeluarga. Kita tidak nak masuk seorang, kita nak ajak sekeluarga kita bersama-sama dalam syurga. Ayuh bersama kami untuk kita gemakan surah Al-Insan dan hidupkan Al-Quran dalam diri, dengan keluarga, masyarakat dan organisasi serta seluruh dunia. Baiklah, tanpa membuang masa, kita nak ajak anda penonton-penonton di rumah dan seluruh yang bersama dengan kami untuk kita bersama-sama menggemakan surah Al-Insan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama dalam World #Quran Hour 2023, satu permulaan. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Ampun Tuanku, patik mohon limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk mengalu-alukan dif-dif kenamaan yang lain. Ampun Tuanku. Yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan isteri yang berbahagia Datin Setia Nik Ruslini binti Raja Ismail, tuan-tuan yang terutama duta-duta yang berbahagia Tan Sri Samsudin Osman, Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, yang berbahagia Datuk Husamuddin Haji Yaakob, pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Tuan Syafiq Abdul Jabbar, Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan Astro, Barisan Pengurusan Atasan Astro, dif-dif kehormat, para pentadabbur dan qari, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Ampun Tuanku, dunia semakin maju dan membangun, namun realiti nilai kemanusiaan kian pudar dan terhakis, yang akhirnya menyebabkan banyak masalah berlaku di sana dan sini. Oleh hal yang demikian, World #Quran Hour pada tahun ini mengangkat surah Al-Insan sebagai surah tema pilihan untuk sebagai satu usaha mengembalikan nilai kemanusiaan dalam diri setiap seorang insan. Bertemakan #memanusiakan ummah, surah Al-Insan menyajikan kepada kita 11 formula utama bagaimana kita ingin membangunkan karakter insan berkebajikan ataupun insan al-abrar. Kita mengharapkan dan kita perlu yakini dengan formula yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita mampu melahirkan world of compassion ataupun dunia berbudi dan penyayang. Baiklah, inilah masanya. Ayuh kita bersama gemakan surah Al-Insan dalam World #Quran Hour 2023, satu permulaan. Tafadhal Syekh. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dalam cahaya Ramadan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dicucuri hidayah. Keseriusan kita mendapat hidayah agar dipandu pada jalan yang lurus itu kita wakilkan, kita tunjukkan dengan amalan berpuasa kita. La'allakum tattaqun, agar bertakwa, dan itulah panduan yang kita ingin cari. Dan bila kita memohon dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab di dalam surah Al-Baqarah ayat pertama dan ayat yang kedua, Alif Lam Mim, ya Allah kami tidak tahu ya Allah bagaimana kami ingin terus pada jalan yang lurus menuju ke syurga-Mu. Dalam dunia ini kami ingin terus berjaya. Maka Allah menjawab pada ayat yang kedua bahawa inilah kitab Al-Quran. Tuan-tuan bersama, dalam World Quran Hour ini sebagai satu permulaan, kita ingin teruskan bersama Al-Quran sebagai hidayah, cahaya daripada Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kita berpuasa agar kita bertakwa. Dengan Al-Quran ini ia menjadi pencerahan demi pencerahan, kerana ada mungkin manusia yang tidak mendapat pencerahan daripada Al-Quran kerana mereka tidak berasakan bahawa sebenarnya, ya Allah, saya ada risiko dalam hidup saya untuk gagal. Saya amat sensitif, tidak mahu gagal ya Allah. Itulah wiqayah, itulah mindset, cara pandang takwa yang dibawakan dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 sebentar tadi. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita melihat kepada Al-Quran yang mengandungi 114 surah, salah satu daripada surah yang kita dalami pada tahun ini adalah surah Al-Insan. Surah Allah mengingatkan kepada saya, pada tuan-tuan sekalian, bahawa kita adalah manusia yang sering lupa. Dalam masa yang sama, Allah menyatakan tentang insan ini adalah makhluk yang apabila melihat sesuatu yang tertonjol sudah nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam maya pada, tetapi sering lupa dan perlu diingatkan dari masa ke semasa. Dan itulah ayat pertama yang kita akan lihat sebentar nanti hingga ayat yang kelima, bagaimana Allah menyatakan kita diberi dua potensi, pendengaran dan penglihatan. Dan manusia yang benar-benar menggunakan pendengaran dan penglihatan ini untuk memilih dua jalan. Kita mempunyai dua jalan, sama ada untuk menghargai, bersyukur, ataupun kufur, tidak menghargai, sehinggakan menjadi manusia yang tidak bagus. Inilah surah yang kita akan dalami pada hari ini. Surah menjadi insan yang baik, insan yang abrar, dan kita tidak mahu menjadi insan yang kufur kepada Allah, kepada orang-orang di sekeliling kita. Bagaimanakah ciri orang yang baik al-abrar ini? Allah nyatakan pada ayat 6 hingga 22, amalan sosial bersama rakan-rakan di sekitar, bersama ahli keluarga. Dan dalam masa yang sama pada ayat 23 hingga 31, apakah amalan? Berinteraksi dengan Tuhan pada kala malam bersama Al-Quran, kerana inilah sumber kekuatan, ingatan, tazkirah kepada setiap manusia, insan, kita semua tuan-tuan. Tampanya kita akan mudah lemah. Kita rasakan bahawa hidup ini tidak dihargai. Orang di sekitar saya tidak menghargai kebaikan yang saya buat.
tetapi dengan amalan pada ayat 23 hingga 31 kita sedar ya Allah, saya datang pada hari ini ingin mendalami Al-Quran. Pada waktu malam kami bermunajat ya Allah, kerana kami perlukan kekuatan daripadamu, cahaya daripadamu untuk kami terus berbuat baik, terus menjadi al-abrar yang stabil kebaikannya, kerana kami ingin bertemu denganmu ya Tuhan yang menciptakan kami, yang terus menaburkan rahmat kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara perkara yang diperangi oleh Al-Quran adalah penyakit hati seperti sombong. Surah Al-Insan diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk membanteras satu penyakit yang boleh menimpa kita semua, iaitulah suka kepada nama kita disebut-sebut oleh ramai orang. Dalam bahasa Arabnya adalah madhkura. Maka ayat yang pertama surah ini mengingatkan kepada setiap yang ada perasaan suka dipuji-puji, ingatlah bahawasanya kita semua berasal daripada satu alam yang kita langsung tidak layak untuk dipuji oleh sesiapa dan langsung tidak pernah dikenali. Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam surah Al-Insan di permulaan ini, kesempurnaan seorang insan adalah apabila beliau merendah diri dan bukan merasakan dia lebih baik daripada orang lain sehingga terpedaya dengan puji-pujian yang diberikan oleh manusia. Allah tunjukkan di dalam surah ini perlunya ada perasaan memerlukan orang lain. Kalimah amsyaj bukan sekadar bermaksud percampuran antara benih suami dan benih isteri, tetapi juga percampuran genetik yang baik-baik daripada datuk, moyang dan keturunan. Maksudnya apa? Kalau kita seorang yang fasih berbicara, entah-entah kelebihan itu ada pada datuk kita, moyang kita. Kalau kita seorang yang pandai berniaga, barangkali kelebihan itu ada kepada 7 keturunan sebelum kita. Artinya apa? Ia bukan datang daripada kita, ia dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dan ia pernah ada kepada orang-orang sebelum kita.
maka tidaklah sepatutnya seseorang itu merasakan kelebihan yang ada pada dia adalah hasil daripada usahanya sendiri. Maka kita kena belajar daripada semua orang. Jangan sombong, sentiasa merendah diri. Allah mengumumkan sami'an basiran, kerana ini dua senjata untuk belajar daripada semua orang. Gunakan pendengaranmu untuk mendengar perkataan yang baik-baik, dan gunakan penglihatanmu untuk melihat yang baik-baik, kerana itu dua senjata yang akan membentuk al-insan, iaitulah manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, terima kasih kita ucapkan kepada anak anda Haris Hakimi yang telah melantunkan ayat Suratul Insan ayat nombor 6 sehingga ke 10. Ayat nombor 6, hadirin, Allah Azza wa Jalla memberikan khabar berita gembira kepada orang yang disebut sebagai Al-Abrar. Apakah berita gembira itu? Di dalam syurga Allah Azza wa Jalla akan memberikan minuman yang disebut sebagai kafura, mata air syurga. Mengikut Abdullah bin Abbas, mata air syurga ini telah dicampur dengan kasturi yang menyebabkan airnya begitu sejuk dan harum sekali. Ayat nombor 7 sehingga ayat nombor 9, rupa-rupanya golongan Al-Abrar di atas dunia ini mereka melakukan 3 perkara. Pertama, mereka menunaikan hak-hak Allah dan mereka tunaikan nazar mereka kepada Allah. Perkara yang kedua, mereka bersifat ataupun mengambil sikap rahmah. Suratul Insan, tema kita memanusiakan manusia dan memanusiakan ummah. Mereka memberi infak, memberi makan kepada golongan fakir. Mereka memberi makan kepada golongan anak-anak yatim, dan mereka juga membela kebajikan tawanan. Sehingga kan para penonton, dalam sebuah riwayat hadis, Abdullah bin Abbas telah memaklumkan ketika perang Badar Al-Kubra, tawanan perang Badar Al-Kubra, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan untuk dijaga mereka ini baik-baik, dijaga kebajikan pada mereka dan diberikan makan minum kepada mereka. Ayat 9 dan 10 memberikan pengertian. Orang Al-Abrar, mereka melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi bukan kerana habuan dunia, bukan kerana imbalan yang diminta, tetapi yang diminta hanyalah ikhlas kepada Allah. Dan mereka lakukan semua itu kerana mereka takutkan Allah dan mereka takutkan azab api neraka
yang sangat menggerunkan, dan mereka beriman kepada hari akhirat, hari di mana orang yang berdosa mereka berkerut muka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Allah menjanjikan perlindungan kepada insan-insan yang berbuat baik, al-abrar. Allah menjanjikan risiko yang paling kecil di dalam kehidupan, fawaqahum, sebagai satu perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada orang-orang yang abrar, kepada tuan-tuan sekalian, nadratan wa surura, ketenangan di dalam dan juga kesenangan dalam muka pada fizikal kita. Cabaran bagi al-abrar untuk berbuat baik ini ialah apabila menghadapi cabaran, kadang-kadang mungkin di luarnya tersenyum, menguruskan rumah, menguruskan negeri ataupun negara, tetapi dalam masa yang sama di dalam dadanya itu penuh dengan kesempitan kerana ada kepayahan sebagai insan yang serba lemah. Tetapi Allah menyatakan bila sampai di akhirat, di syurga nanti, kita ini akan menunjukkan muka yang penuh ceria gembira, dan dalam masa yang sama hati ini penuh tenang dan bahagia kerana kita sudah pun menggunakan potensi yang Allah berikan, pendengaran dan penglihatan, untuk mensyukuri dan menghargai kepada orang-orang di sekeliling kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah memberi motivasi kepada kita. Pada ayat yang ke-12 itu Allah beri ganjaran kepada kesabaran kita dengan syurga dan pakaian sutra. Mengapa pakaian sutra? Kerana lambang kepada kemewahan, diikuti dengan buah-buahan yang amat enak, yang dimudahkan urusannya. Mungkin di dunia ini kita dalam berbuat baik, kita membawakan makanan buah-buahan kepada orang lain. Kadang-kadang mungkin tidak sempat kita untuk bersukaria memakan buah-buahan pada setiap masa. Kerana kita memilih jalan itu, maka Allah nyatakan di sana nanti pada setiap masa akan dibekalkan dengan keenakan ini, dan seterusnya ialah diberikan kepada orang-orang al-abrar itu pelayan-pelayan yang memudahkan urusan. Mungkin selama ini di dunia ini kita ada pelayan, ataupun kitalah yang melayan ahli keluarga dan masyarakat tanpa kita mengira penat dan lelah. Dan kerana kita memilih jalan itu, jalan syukur itu, maka Allah terus memberikan kurnia kepada kita, yang kita doakan kita makin bersemangat apabila kita membaca surah Al-Insan pada ayat 12 hingga 15 ini, bahawa ya Allah, jika penat di sini ya Allah, jangan bagi saya penat di sana ya Allah.
Biarlah di sini bersusah ya Allah, jangan sampai saya sukar di sana ya Allah. Jadikan kami insan al-abrar. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. صدق الله. Ayat-ayat yang telah dibacakan tadi bercerita tentang nikmat syurga. Di antara nikmat syurga yang disebut dalam surah Al-Insan adalah minuman zanjabila. Zanjabila menurut ahli-ahli tafsir adalah halia. Ia dibuktikan oleh sains pemakanan dan kesihatan sebagai makanan yang boleh merawat pelbagai penyakit. Tetapi hendaklah kita ingat, halia ataupun zanjabila di dunia sama sekali tidak sama dengan zanjabila di syurga. Tidak ada apa-apa pun yang sama antara apa di syurga dengan apa di dunia, melainkan nama sahaja. Kerana Nabi SAW bersabda, syurga adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah mata melihatnya, tidak pernah telinga mendengarnya, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Maka apabila kita mendapati jinja ataupun halia merawat pelbagai penyakit, fahamlah kita sekurang-kurangnya bila Allah berbicara minuman syurga adalah zanjabila, artinya ahli syurga sehat belaka. Mereka tidak ditimpa penyakit, mereka tidak mudah letih, mereka tidak mudah mengantuk, dan ahli syurga tidak ada tidur. Inilah gambaran kesihatan ahli syurga. Sehingga kalau anda berminat untuk menjadi doktor, menjadi farmasis, membuka klinik, duka citanya syurga bukan tempat untuk itu semua, kerana ahli syurga sihat walafiat belaka. Nikmat syurga dalam ayat ini juga pada kalimah qaddaruha taqdira. Artinya apa? Setiap ahli syurga akan dihidangkan oleh pelayan-pelayan mereka sesuatu yang ahli syurga akan kata, saya memang perlukan air itu. Tidak akan berlaku di syurga, ahli syurga didatangi pelayan nak tuang air, ahli syurga berkata, saya sudah banyak minum, cukuplah. Itu hanya berlaku bila kita buka puasa di hotel-hotel dunia, tetapi tak akan berlaku di syurga sama sekali. Ini menunjukkan apa? Pelayan-pelayan syurga sangat memahami keperluan ahli syurga.
Maka bila pelayan memberikan apa yang hanya diperlukan, maka tidak ada pembaziran. Tidak ada pembaziran di syurga. Wahai ahli-ahli syurga di dunia semua, maka berbukalah puasa dengan sederhana, jangan sampai melakukan pembaziran. Yang terakhir, mesej daripada ayat-ayat tadi adalah ahli syurga akan ada pelayan yang ada dua karakter. Yang pertama, wildan, mereka anak-anak kecil yang sangat bertenaga dan ceria. Yang kedua, mukhalladun, mereka kekal selamanya dalam syurga dan mereka sangat pakar dengan apa yang mereka lakukan. Bayangkan anda dilayan oleh satu orang yang sangat letih, penat pada wajahnya, tetapi dia pakar dalam bidang itu, kita tetap tidak beroleh manfaat daripada beliau. Bayangkan pula sebaliknya, satu orang yang sangat bertenaga tetapi tidak pakar dalam bidang yang kita perlukan. Maka Allah gabungkan kedua-dua kualiti ini hanya menerusi kalimah wildanum mukhalladun. Wallahu a'lam. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman Haji Abbas tadi terus mengalunkan ayat Al-Quran yang membelai dan menyentuh jiwa kita. Itulah Suratul Insan, memanusiakan manusia dan memanusiakan ummah. Sehingga ayat yang ke-20 yang telah kita telusuri dalam Bahtera Al-Insan pada tengah hari ini, Allah Azza wa Jalla menampilkan bagaimana cantiknya, indahnya, seronoknya, bahagianya nikmat syurga. Syurga, disitulah tempat bagi orang yang benar-benar tunduk, patuh kepada Allah di atas dunia itu. Benarlah sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa penjara? Kerana di atas dunia ini kita ikut peraturan dan hukum hakam yang telah ditentukan oleh agama. Para penuntun, dalam syurga nanti ahli syurga akan dipakaikan dengan pakaian khas, sutera. Kita tengok pada ayat, garis bawahkan perkataan sundusin. Sundusin. Perkataan sundusin ini bererti sutera berprestij tinggi, sutera grade paling tinggi. Karena itulah tuan-tuan dan puan, Abdullah bin Abbas menyatakan kedudukan syurga yang paling rendah nanti, syurga yang paling rendah nanti lebih 10 kali ganda
lebih 10 kali ganda daripada orang yang paling mewah, yang paling kaya di atas dunia ini. Lebih 10 kali ganda. Hadirin rahmati Allah, kita beransur ke ayat yang berikutnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ayat 22. Bagaimana dan ayat 23 dan 24 Allah Taala memberikan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah terus bersemangat, terus kuat semangat untuk menyebarkan dakwah Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, ayat ini yang kita nak bawa dalam hidup kita. Para ibu tentu sekali letih dan penat mendidik anak-anak di rumah. Sebut dan sebut. Kadang-kala anak dengar, kadang-kala membantah juga. Jadikan ayat ini sebagai penguat semangat kepada kita. Allah pesan kepada Rasulullah, terus tetap kuat semangat walaupun ditentang oleh kafir, walaupun ditentang oleh orang munafik, teruskan perjuangan. Bekal kita pada ayat yang terakhir dalam sesi tadabbur ini, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, iaitulah Allah merakamkan kepada kita, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ini kekuatan kita, tuan dan puan. Sebut, zikir, ingat nama Allah pada pagi dan petang. Ini kekuatan kita. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Allah menjelaskan di dalam surah Al-Insan 3 syukur dan 2 sabar.
Pada ayat yang ketiga, pada ayat yang ke-9, pada ayat yang ke-22 Allah menyatakan bagaimana menjadi insan al-abrar adalah apabila bersyukur dengan segala apa yang ada. Pada ayat yang ke-9, berbuat kebaikan tanpa mengharapkan kesyukuran, penghargaan, balasan daripada orang di sekitar. Dan pada ayat yang ke-22 Allah menyatakan Allah lah yang akan mensyukuri tuan-tuan sebagai insan yang berbuat baik, insan al-abrar. Bagaimana mendapat kekuatan ini? Bagaimana saya ingin terus menghargai orang lain ketika saya mungkin tidak cukup dihargai? Maka salah satu kekuatannya Allah nyatakan pada ayat yang ke-26 itu untuk kita menghidupkan malam, untuk sama-sama kita bersujud dan bertasbih kepada Allah. Itu adalah rahsia insan yang terus al-abrar. Al-abrar daripada perkataan bir ada kaitan dengan bar, iaitu daratan yang stabil, berbanding kebaikan seperti bahr, seperti lautan. Kadang-kadang ingin berbuat baik, tapi kadang-kadang saya tidak ada mood untuk berbuat baik. Allah inginkan kita tuan-tuan sekalian menjadi al-abrar yang stabil dalam berbuat kebaikan. Ibu 20, 30, 40 tahun menjadi ibu yang membuat baik. Ayah yang terus berbuat baik 30, 40 tahun sepanjang hidup. Sebagai seorang ketua yang terus berbuat baik walaupun tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Allah membawakan kepada ayat yang ke-27 cara berfikir orang al-abrar. Insan yang berbuat baik ini adalah selalu memikirkan sesuatu yang di hujung sana, bukannya dengan immediate gratification untuk sesuatu yang cepat, al-ajilah. Kerana kalau nak sesuatu ganjaran penghargaan yang cepat, kita mungkin cepat kecewa di dalam kehidupan kita. Allah membawakan pada ayat yang ke-28 bahawa sebenarnya Allah lah yang menguatkan kita, sendi-sendi urat kita sebagai manusia. Tanpa bantuan daripada Allah, tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mampu menjadi insan yang berbuat baik. Maka disitulah sebenarnya selalu kita ingat kepada Allah, selalu mengambil tazkirah daripada Allah, dan terus kita berdoa, ya Allah, kami ini ingin menjadi orang yang sentiasa mendapat rahmat daripada-Mu, ya Allah. Itulah doa pemuda Al-Kahfi pada surah Al-Kahfi. Itulah doa kita, sentiasa memohon rahmat daripada Allah kerana kita adalah manusia yang banyak kekurangan. Seorang ayah, seorang ibu bila melihat si anak itu ada kekurangan tetapi si anak itu dipandang dengan kasih sayang, ayah dan ibu akan belanja berbuka puasa petang nanti dengan tidak mengira-gira. Kita harapkan Allah memberi kasih sayang kepada kita tuan-tuan sebagai insan yang mudah lupa, tetapi bila kita cuba bersungguh, ya Allah, kami akan bersabar dengan hukum, dengan peraturan daripada Al-Quran ini, ya Allah. Moga-moga kita ini dipandang dengan cara rahmat, diampunkan kesilapan-kesilapan kita, tidak dipandang dengan amat tegas, sehingga kan setiap dosa, setiap kekurangan kita itu akan dibalas dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara yang kita belajar daripada surah Al-Insan. Pada setiap Jumaat, Nabi membaca pada solat fajar, solat subuh pada rakaat kedua sebagai butang riset, sebagai butang untuk menyemak kepada diri, sama ada saya ini adalah insan al-abrar ataupun insan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga 3 resolusi daripada World Quran Hour pada hari ini dapat kita jadikan sebagai tekad untuk kita bergerak ke hadapan. Yang pertama, kita sebagai setiap individu berazam untuk mengamalkan 11 ciri al-abrar yang disulam pada 3 syukur dan 2 sabar. Jika ada syukur dan sabar ini, insya-Allah 11 perkara yang dinyatakan dalam surah Al-Insan akan menjadi kenyataan. Yang pertama. Yang kedua, kita mendidik diri, keluarga dan masyarakat agar terus syukur walaupun tidak dihargai, kerana kita tahu manusia di sekitar kita tidak mampu mensyukuri, menghargai sebagaimana syukur penghargaan daripada Allah pada ayat yang ke-22. Dan yang ketiga, kita berdoa, terus berdoa memohon rahmat daripada Allah, meraih syurga penuh kenikmatan dengan mentaati segala perintahnya, dengan terus bertekad stabil dalam berbuat kebaikan. Itulah perkataan al-bar
yang ada kaitan dengan albir yang menjadi tema kita, memanusiakan manusia menjadi insan al-abrar. Sidang hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah, demikianlah gemaan alunan bacaan dan tadabbur surah Al-Insan. Mesejnya jelas bahawa untuk kita nak merasai nikmat syurga, adanya usaha yang kita perlu lakukan, ada pengorbanan yang kita perlu lakukan, iaitu usaha untuk kita terus memberi dan memberi dan memberi. Dan apabila kita memberi, kita tidak mengharapkan penghargaan daripada manusia, tapi kita mengharapkan penghargaan nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala akan kelak insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan, bacaan Al-Quran sudah bergema, tadabbur dan kefahaman sudah berbekas di jiwa. Seterusnya kita lanjutkan dengan bacaan ikrar Al-Quran, tanda janji dan sumpah setia untuk kita mengamalkan isi Al-Quran yang telah dibaca. Ampun tuanku, patik mohon perkenan tuanku untuk memulakan sesi melafazkan baik-baik ikrar Al-Quran yang akan dipimpin oleh saudara Amin Idris. Ampun tuanku. Mohon perkenan tuanku, para hadirin dan div-div kehormat untuk berdiri dan meletakkan tangan di dada ketika melafazkan baik-baik ikrar Al-Quran yang akan diketuai oleh saudara Amin Idris dan diikuti dengan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Tirmizi Haji Ali. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, ikrar yang bakal dibacakan adalah sebagai susulan tindakan kepada acara World Quran Hour pada hari ini. To all members of the floor, our bai'ah today as a determination of action upon the event of World Quran Hour that is to be held today. Bila saya menyatakan up, tangan kanan kita berada di dada masing-masing. Up. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, bahawasanya kami berikrar menjadikan Quran sebagai panduan dalam membentuk kerangka fikir dan sistem operasi diri berpandukan 11 karakter Al-Abrar dalam surah Al-Insan. Amanah, taqwa, infak. Ikhlas, berorientasikan akhirat, teguh. Sabar, mengawal diri dari dosa, taat. Bina jiwa dengan tahajud dan syukur. Kami komited untuk memanusiakan diri dan ummah bagi mencapai cita-cita masuk syurga sekeluarga dan bertemu dengan Allah di syurga menjadi visi yang tertinggi. Down. Menjunjung kasih tuanku dan terima kasih pada para hadirin, dipersilakan duduk. صدق الله العظيم صدق الله الحليم صدق الله ومن أصدق من الله قيلا سبحان الله العظيم
سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami amat malu kepadamu, ya Allah. Banyaknya nikmat-Mu untuk kami, ya Allah. Kami amat malu, ya Allah, banyaknya dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Banyaknya kesilapan yang kami kadang-kadang kami jauh daripada petunjuk-Mu, ya Allah. Tapi Engkau masih memberi harapan kepada kami, ya Allah. Engkau masih memberi kepercayaan kepada kami, ya Allah. Kadang-kadang hati kami lalai, ya Allah, dengan dunia, ya Allah. Kadang-kadang hati kami tergadai, tergantung dengan dunia, ya Allah. Tapi Engkau masih memberi peluang kepada kami untuk berada di bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Oleh itu kami mohon kepadamu, ya Allah, janganlah biarkan kami begitu dengan dosa, ya Allah, kecuali Kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan biarkan kami dalam keadaan kesusahan, ya Allah, kecuali Kau mudahkan urusan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan kesempitan, ya Allah, kecuali Kau lapangkanlah hidup kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami dalam keadaan kesakitan, ya Allah, kecuali Kau sembuhkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami membaca surah Al-Insan dan mendengar isi kandungan tadabburnya. Ia benar-benar mengajar kepada kami erti tujuan kami wujud di bumi ini, ya Allah. Kami sedar kami hanya daripada setitis air mani yang hina, ya Allah. Tidak ada manusia yang ingin dekat dengan air tersebut, ya Allah. Kami bukan sesiapa, ya Allah, tetapi kami sangat bersyukur, ya Allah, kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Hari ini kami sedar betapa pentingnya surah ini, sehingga Nabi SAW sentiasa mendengarkan kepada para sahabat saban minggu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, janganlah Kau hilangkan rasa lazatnya kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau putuskan hubungan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami bekas untuk Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami rasa sangat lazat mendengar ayat yang dilantunkan pada hari ini, ya Allah, oleh qari-qari yang fasih bacaannya, ya Allah. Dan kami sangat terkesan dengan tadabbur, ya Allah. Oleh itu jadikanlah kami semua ahlul Quran, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladhina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram.
Ya Allah, ya Tuhan kami selaku rakyat Malaysia pada hari ini rasa sangat gembira dan bertuah ya Allah dengan kehadiran permaisuri yang kami kasihi, iaitulah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum al-mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Oleh itu limpahkanlah keberkatan ke atas permaisuri kami ya Allah, dan panjangkanlah umur baginda ya Allah. Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kami umat Islam ya Allah di seluruh tempat ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhir sekali ya Allah, kami ini banyak dosa ya Allah. Nabi-Mu bersabda, keterlaluanlah bagi sesiapa yang sempat masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan ya Allah. Maka ya Allah, janganlah kau biarkan, janganlah kau keluarkan kami daripada bulan Ramadan ini ya Allah, kecuali kau ampunkan kami ya Allah. Kami amat-amat terdesak ya Allah, inginkan keampunan dan rahmat darimu ya Allah. Tiada siapa yang dapat ampunkan kami ya Allah kecuali-Mu ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima doa-doa yang dibacakan tadi dan menerima segala ayat-ayat yang dilantunkan tadi dengan pahala yang berganda dalam bulan Ramadan. Dan insya-Allah mudah-mudahan sama-sama dapat kita bangunkan 11 karakter al-abrar dalam diri sendiri, masyarakat, organisasi dan juga dunia. Antara mesej penting yang dapat kita belajar dari pengisian World #Quran Hour sebentar tadi ialah bagaimana kepentingan untuk membentuk kerangka fikir manusia sebagai hamba dan menjadikan Al-Quran sebagai sistem operasi diri. Jadi insya-Allah untuk kita menjadikan insan al-abrar ini dalam diri dan masyarakat kita, 11 nilai yang disebutkan sebentar tadi perlulah sama-sama kita faham, kita pasakkan dalam hati, dalam diri kita, dan juga kita ajarkan kepada ahli keluarga kita, keturunan kita. Mudah-mudahan itulah al-abrar yang kita sama-sama cari, yang sama-sama kita gali dan kita terapkan, dan mudah-mudahan menjadi sebagai penyambung zuriat kita untuk sama-sama kita nak menjayakan misi kita, iaitu misi takwa, dan merealisasikan misi masuk syurga sekeluarga. Kita tidak nak masuk syurga seorang diri, kita tidak inginkan masuk syurga hanya kita sahaja. Kita nak kawan kita, kita nak ahli keluarga kita, kita nak ibu ayah kita, kita nak guru-guru yang mengajarkan kita menyebut huruf-huruf Al-Quran sejak kecil. Guru-guru ini yang mengajarkan kita petah menyebut alif, ba, ta. Jangan sesekali kita lupakan mereka. Jangan sesekali kita tidak mendoakan mereka, kerana mereka yang mengajarkan kita. Dan insya-Allah kita dah pun sampai ke penghujung rancangan World #Quran Hour 2023 pada hari ini. Di kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang menganjurkan World #Quran Hour 2023, terutamanya kepada Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dan penganjur bersama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih juga diucapkan kepada Astro Oasis sebagai penyiar rasmi World #Quran Hour, dan juga kepada rakan-rakan media TV Al-Hijrah, TV 9, RTM dan Bernama TV. Tidak lupakan juga kepada rakan-rakan sinergi utama yang terdiri daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Terima kasih kita ucapkan kepada Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan juga Denai Hati, Sinar Harian, Rumah Ngaji, TikTok TV. Juga tidak lupakan juga kepada KAF dan Wardah sebagai penaja utama untuk program kita pada hari ini, serta kepada semua hadirin hadirat yang terlibat menjayakan secara langsung ataupun tidak langsung. InsyaAllah kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di #Quran Hour pada bulan Jun ini, Arafah #Quran Hour, dan pada Malaysia #Quran Hour pada bulan Ogos nanti. InsyaAllah, ampun maaf salah dan silap. Kita memanusiakan ummah, #Humanizing the Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengumumkan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan majlis. Hadirin mohon berdiri.